السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masih lagi dalam bacaan kita terhadap kitab An-Naba'ul Azim. So kita sudah meneliti contoh tadabbur yang beliau bawakan daripada suratul Baqarah. Kita dah tengok daripada ayat pertama sampai ayat ke-20. So apa yang kita dapat daripada ayat pertama ke-20 ni, kesimpulan dia adalah ini adalah contoh bagaimana hebatnya surah Al-Baqarah ini dalam berpindah daripada satu tajuk ke satu tajuk. Sebab itu adalah tema yang dia nak bagi contoh kan, iaitulah nazam surah, bagaimana flow satu-satu surah Al-Quran setelah mana kita ambil hari itu contoh berkaitan dengan ayat. So di sini contoh ialah berkaitan dengan surah, ya. Bagaimana Allah Ta'ala mulakan dengan Alif Lam Mim, ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagaimana Allah Ta'ala mulakan menerangkan tentang Al-Quran, ya. Kedudukan Al-Quran, kehebatan Al-Quran, bahawa Al-Quran itu adalah kitab yang la raiba fihi. Satu potong ayat yang begitu sedikit ini terkandung padanya penjelasan kedudukan Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa Al-Quran itu ialah zalikal kitab. Itulah dia Al-Kitab. Itulah dia kitab yang paling sempurna, Al-Kitab. Zalikal kitab. Itulah dia kitab. That's the book. That is the book. Dan kalau kita kata orang tanya, kita nak cari satu rujukan dalam bidang Nahu, kan? Boleh tak saya nak rujuk kitab Syarah Alfiyah Ibn Malik karangan Ibn Aqil, Syarah Ibn Aqil. So kita kata that's the book. That is the book that you should refer to. Itulah buku yang sepatutnya kamu rujuk. Saya nak belajar fiqh mazhab Syafi'i, saya nak rujuk kitab apa? Boleh tak saya rujuk kitab Al-Iqna' oleh Khatib Syarbini? Kita kata that's the book. Itulah dia bukunya yang sepatutnya kamu belajar kalau kamu nak faham mazhab Syafi'i, kan? Sebagai contoh, kan? Kalau orang kata nak mengaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh tak saya nak rujuk kitab apa, ya? Nak rujuk Al-Sunnah, boleh saya rujuk Syarah Ibn Abil Izz, Syarah At-Tahawiyah Ibn Abil Izz. Kita kata that's the book. Itulah dia kitabnya. Itulah rujukan utama kalau kita nak faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. So Allah Ta'ala kata that's the book. Itulah dia kitabnya. Zalikal kitab. Maksud inilah dia kitab yang menjadi rujukan segala-galanya. Segala-galanya rujukan. Panduan hidup. Sebab apa? Sebab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebab dia kitab yang tidak ada keraguan dan terkandung padanya segala petunjuk. Sebab itulah dia adalah kitab, that's the book. Okay? Sebab apa dia layak menjadi the book? Ya? Al-Kitab, the book. Itulah dia kitabnya. Kerana dia adalah la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya? Sebab dia adalah kebenaran semata-mata benar, ya, yang tiada syubhah padanya, petunjuk yang jelas. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang 3 golongan orang takwa, orang beriman, orang kafir dan juga orang munafiqin. Ini semua telah kita bahaskan. Sehinggalah Allah bagi contoh perumpamaan orang kafir, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsiruna summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dan perumpamaan orang munafiqin, أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli syai'in qadir. Orang munafikin, Tuhan kata walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Allah boleh butakan dan pekakkan telinga mereka, macam mana Allah jadikan orang kafir summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tapi orang munafikin ni Tuhan bagi celak, dia beza dengan orang kafir sebab dia mendakwa dia Islam. Na'udzubillah min zalik. Kemudian jadi kita tengok bagaimana flow perpindahan dari satu cerita ke satu cerita, bagaimana perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta'ala berkenaan orang kafir, berkenaan orang munafikin yang begitu tepat kena dengan sifat mereka itu sendiri. Kemudian kata musannif, huna tammatil muqaddimatu ba'da an wasafatil Qur'ana bima huwa ahluh wa wasafat muttabi'ihi wa mukhalifihi kullam bima yastahiquh. Di sini berakhirlah muqaddimah surah. Setelah mana surah ini terkandung padanya penyifatan, description tentang Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian description tentang orang yang mengikuti Quran. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Diceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang ikut Quran. Kenapa mereka ikut Quran? Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimus salata mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri mereka, kenapa mereka ikut Quran? Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Mereka berpegang dengan kebenaran. Tak kiralah yang Nabi Muhammad bawa atau Nabi-Nabi sebelum dibawa. Poin mereka bukan pada Nabi. Poin mereka pada asalkan datang daripada Allah dan sabit orang ni Nabi, Rasul, kita kena ikut. Tak kiralah kebenaran itu berpihak kepada kita atau tidak pihak pada kita, kita ikut. Dan mereka sentiasa yakin dengan hari akhirat. Jadi apakah balasan yang mereka dapat? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cerita tentang orang kafir, sifat mereka. Sifat mereka apa? Innal ladhina kafaru, mereka yang menutup pintu hati, menutup pendengaran. Maka kenapa mereka jadi begitu? Kenapa mereka jadi orang kafir? Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kenapa? Kerana mereka yang berpaling, tidak mau ambil tahu, tak ambil kisah. Nabi mai bagi peringatan, Nabi tak bagi. Mereka memang jenis orang yang tidak guna otak untuk berfikir, tidak guna mata untuk melihat kebesaran Allah Ta'ala, tidak guna telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Akhirnya apa natijah yang mereka dapat? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Dapat azab yang sangat dahsyat, yang besar. Kemudian Tuhan cerita pula tentang orang munafikin. Lebih panjang lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dia ciri orang munafikin. Munafikin ialah mereka yang di mulut kata beriman, hati tak percaya. Sebab apa mereka buat lagu tu? Ada beberapa sebab. Yang pertama, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma kanu yash'urun. Mereka cuba nak menipu Allah dan orang mukmin. Mereka cuba nak tipu orang mukmin, nak memperdayakan orang mukmin. Tujuan mereka begitu jahat. Tujuan mereka begitu jahat. Kenapa mereka nak menipu orang mukmin? Kenapa jadi macam tu? Mereka tahu kebenaran, tapi mereka pura-pura Islam sahaja, tak percaya betul-betul. Kerana fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Kerana pada jantung hati mereka ada penyakit. Jantung hati mereka ada penyakit. Ada masalah. Maka natijahnya, kesan yang mereka dapat, fazadahumullahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun.
Jadi kita dapat lihat 3 ciri golongan ini. Pertama, siapakah mereka? Kenapa mereka jadi begitu? Dan apakah kesan dan natijah yang mereka dapat daripada Allah Ta'ala. Ketiga-tiganya disusun dengan susunan ini yang sangat baik. Bermula daripada orang beriman, orang kafir, orang munafiqin. Dan menjelaskan bahawa ya, Al-Quran la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Ya. Habis itu kenapa ada orang beriman, ada orang tak beriman, ada orang yang pura-pura beriman? Itu punca kepada mereka. Yang beriman, kenapa mereka beriman? Kerana mereka muttaqin. Kerana mereka walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kerana mereka ada kesediaan untuk menerima hidayah Quran, maka mereka dapat hidayah itu. Orang kafir, kenapa mereka tak terima hidayah Quran? Adakah kerana Quran ini ada kekurangan? Adakah kerana Quran ini ada masalah? Tidak jelas dan sebagainya? Bukan. Tetapi mereka yang membekakkan telinga, membutakan mata dan tidak berfikir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum azabun azim. Manakala orang munafiqin kerana fi qulubihim marad فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Jadi ini kita tengok mukaddimah surah Al-Baqarah ini. Subhanallah. ولا مرية أن وصف هذه الطوائف جميعها راجع في المآل إلى الثناء على القرآن فإن الشيء الذي يكون متبعوهم أهل الهدى والفلاح ومخالفوهم أهل الضلالة والخسر لا يكون إلا حقا واضحا لا ريب فيه. Seperti kita kata tadi, penjelasan tentang 3 golongan ni balik kepada memuji Al-Quran. Kerana Allah kata Al-Quran ni siapa yang ikut dia, dialah ahli hidayah, ahlul huda wal falah, orang yang mendapat petunjuk dan kejayaan dunia akhirat. Manakala orang yang tidak mengikuti petunjuknya, tidak lain tidak bukan itu kerana mereka adalah orang yang sesat, orang yang berada dalam kerugian yang abadi. فما هو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح ولا يعرض عنه إلا ضال خاسر بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث الكثير. لا شك أن هذا كله تشويق أي تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القرآن الناس إليها فانظر على نحو ساق بيانها على أي نحو ساق بيانها لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال إن هذه الحقائق هي أن يعبدوا ربهم وحده ويؤمنوا بكتابه ونبي الآخر جريا على أسلوب الغيبة الذي جرى عليه في وصف الكتاب وفي وصف الناس ولكنه حول مجرى الحديث من الأخبار والغيبة إلى النداء والمخاطبة قائلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Setelah mana habis mukaddimah ini, yang mana mukaddimah ini memberikan rasa begitu, orang kata apa? Eager. Tidak sabar-sabarlah. Orang pun dah tenanti-nanti. Oh hebat kita ni. Kan? Tuhan kata dia la raiba fih hudal lil muttaqin. Dan siapa yang ikut kitab ni sajalah yang akan berjaya, selamat dunia akhirat. Yang tak ikut kitab ni adalah orang kafir, orang bodoh, orang bongok, sufaha. Ya? Dan orang yang tidak mengikut kitab ni diibaratkan sebagai summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Cerita ni semua menimbulkan
rasa tidak sabar, rasa ternanti-nanti. Apakah isi kandungannya? Apakah ajarannya? Ya, tidak. Sekarang orang nak tahu. So apa kandungan kitab ni? Apakah dia kebenaran yang dibawa oleh kitab ini yang sehingga siapa ikut berjaya dunia akhirat, siapa tak ikut rugi dunia akhirat. Jadi kalau kita fikir, sepatutnya the next sentence ialah akan menceritakan bahawa contohlah ayat kalau kita nak buat kan, isi Al-Quran ini ialah menyeru supaya kamu beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Kita habaklah. Kalau kita punya pemikiran lah. Tapi tak. Allah Ta'ala Maha Agung. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tuhan pindah daripada khitab ghaibah kepada khitab nida dan mukhatabah, kepada kata ganti diri kedua. Datang ayat ke-21, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, hai manusia sekalian. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan pindah daripada uslub ghaibah dengan uslub kata ganti diri ketiga kepada kata ganti diri kedua. Subhanallah. Ata'rifu syai'an min sirri hadha at-tahwil? Apa rahsia perpindahan ni? Apakah hikmah dan kefasihan dan kepetahan yang sangat maha agung, maha petah dan maha fasih yang ada pada perubahan uslub ini? Inna dhalika al-wasf ad-daqiq alladhi wasafa al-Qur'an bihi at-tawaif al-thalath muttaqin wa kafirin wa mukhadi'in قد نقلهم عند السامع من حال إلى حال فبعد أن كانوا غيبا في مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين في خيال السامع كأنهم رأي عين وفي مكان ينادون منه فاستحقوا أن يوجه الحديث إليهم كما يوجه إلى الحاضرين في الحس والمشاهدة. هذا من ناحية العامة. Satu segi, yang pertama, kenapa munasabahnya sekarang Allah Ta'ala pindah daripada uslub ghaibah, kata ganti diri ketiga, menceritakan tentang orang lain, tiba-tiba nida itu, panggilan disuruhkan kepada orang yang sedang mendengar. Kerana sekarang ni orang yang mendengar, penonton, ya, kalau kita kata kita tengok walillahil mathalul a'la, ya, orang nak bagi pengajaran kepada orang lain. Kita pun tayang dekat dia satu cerita. Atau kita bacakan satu kisah. Kan kita nak, anak-anak kita nak tidur malam, kita baca kat dia cerita, betul tak? Ya? Sehingga dia dah dapat tangkap moral of the story. Kan? Maka lepas tu, apa yang kita akan buat? Maka kita akan cakap ke anak kita, so, abang, adik, kakak, kan, janganlah kita akan bagi ucapan itu kepada orang yang sedang mendengar cerita, betul tak? Maka itu logik dia. Logik lah. Istilah mana diberikan satu cerita supaya para pendengar Al-Quran ni mengambil ibrah, maka sekarang sampailah masanya kita halal tujukan ucapan itu directly kepada orang yang mendengar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu dah kata siapa yang ikut Quran saja yang berjaya, yang tak ikut Quran yang rugi. Maka oleh sebab itu, sembahlah Allah. Jangan sekutukan Allah. Kerana inilah ajaran Quran. Seolah-olahnya, khitabnya begitu. Tuhan nak kata, wahai hamba-hambaku, dan ni hampa dah tahu dah. Kalau hampa nak berjaya, orang yang berjaya tu siapa? Orang yang ikut Al-Quran. Orang yang rugi, yang celaka tu siapa? Orang yang berpaling daripada Quran. Oleh itu, wahai hamba-hambaku semua, sembahlah aku sahaja. Jangan kamu sembah yang lain. Gitu. Wa amma min an-nahiyati al-ukhra fa inna hadhihi al-amthal al-balighah allati ضربت في شأن المعرضين خاصة قد أبرزتهم أمام السامع في صورة محزنة تبعث في نفسه أقوى البواعث لنصحهم وتحذيرهم حتى إنه لا يشفي صدره إلا أن يناديهم أو يسمع ما يناديهم
أن افتحوا أعينكم أيها القوم وتعالوا إلى طريق النجاة. وهكذا استعدت النفس أتم استعداد لسماع هذا النداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآية إلى آخر المقصد الأول. Dan juga bila kita dah tahu kata nasib yang sangat menyedihkan menimpa orang yang tidak mengikut Al-Quran, nasib yang sangat merugikan, nasib yang sangat malang akan menanti orang yang tidak ikut Quran, maka menimbulkan kepada kita satu rasa untuk mengajak orang supaya jangan jadi macam tu. Tidak. Itu juga munasabah. Jadi Allah Ta'ala kata kalau kamu dah tahu, tengoklah nasib orang yang merugikan. Jadi janganlah kita, hai orang yang merugikan, hai orang yang berada dalam keadaan yang marilah kita menyembah Allah Ta'ala saja. Tinggalkan keadaan kamu yang menyedihkan ini, keadaan kamu yang rugi ini, keadaan kamu yang akan membinasakan diri kamu sendiri. Marilah kita tinggalkan keadaan ini dan kita berbalik kepada berpegang dengan ajaran Allah supaya kita termasuk dalam golongan yang pertama. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. So, daripada ayat 21 ni, kita sudah masuk al-maqsidul awal min maqasid surah. Tema pertama surah Al-Baqarah. Daripada ayat 21 sampai ayat 25. Apa dia firman Allah Ta'ala? يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في هذه الآيات الخمس تسمع نداء قويا موجها إلى العالم كله بثلاثة مطالب. 3 benda yang terdapat dalam tuntutan ayat ini. Yang dia datang dalam bentuk ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum, dalam bentuk khitab yang ditujukan kepada alam seluruhnya, kepada manusia dan jin. 3 tuntutan, 3 benda yang Tuhan minta, Tuhan arahkan kita. Yang pertama, alla ta'budu illallah ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون واعبدوا ربكم لا تجعلوا لله أندادا. Sembahlah Tuhan kamu semata-mata, jangan jadikan baginya sekutu-sekutu. Yang pertama, perintah dengan tauhid dan larangan daripada syirik. Yang kedua, an amanu bi kitabihi alladhi nazzalahu ala 'abdihi. Tuntutan supaya manusia seluruhnya dan jin seluruhnya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
Seruan supaya mengikut Al-Quran. Jangan buat cabaran kepada Al-Quran kerana kita tak mampu. Ya. Dan supaya melindungi diri daripada azab yang pedih. Anittaqu alima azabih, anittaqu alima azabih wabtaghaw jazila thawabih. Supaya mereka takut dan ambil perlindungan daripada kepedihan azab Tuhan dan mengharapkan dan berlumba-lumba untuk mendapatkan ganjarannya yang berganda-ganda. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu fiha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. هذه المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية، تراها قد بسطت مرتبة على ترتيبها الطبيعي من المبدأ إلى الواسطة إلى الغاية. Tiga inilah rukun asasi akidah Islam dan rukun asasi dakwah para nabi. Betul tak? Apa dia? Kita dah belajar dah. Dakwah para nabi yang merupakan esensi agama yang mereka bawa apa dia? Wa'budullah, takut, sembahlah Allah semata-mata, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan yang lain daripada dia. Tauhid, larangan daripada syirik. Kemudian melaksanakan larangan dan meninggalkan, melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah yang terkandung dalam kitabnya dan arahan Rasulnya. An ya'budullaha wattaqun. An ya'budullaha wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Tiada sembahan yang hak kecuali dia. Kemudian perintah untuk taat kepada Rasul dengan mengikuti ajaran Al-Quran. Apa yang Quran bagi buat, kita buat. Apa yang Quran larang, kita tinggal. Itu beriman dengan kitab. Ya. Yang ketiga ialah percaya dengan hari akhirat, iaitu percaya bahawa di sana ada ganjaran syurga dan di sana ada azab neraka. Ganjaran syurga kita kena kejar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini yang benda kita kena buat, dan kita kena melindungi diri kita daripada azab api neraka. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini suruhan. Dan ia adalah prinsip asas. Yang pertama, beriman dengan Allah, mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah ada pertengahannya, wasitahnya apa? Mediumnya bagaimana kita nak melaksanakan tauhid Allah, iaitu kita kena ikut apa saja suruhan Allah dalam Quran, meninggalkan surah Allah dalam Quran, meninggalkan larangan Allah dalam Quran. Dan kesudahannya, kemuncaknya, apakah yang kita akan dapat daripada tindakan ini? Iaitulah kita dapat syurga, diselamatkan daripada neraka. See? وترى كل واحد من الركنين الأولين قد أقيم على أساس من البرهان العقلي القاطع لكل شبهة. Rukun pertama dan yang kedua, Tuhan datangkan bukti yang qat'i. Jelas Tuhan kata, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah. Pertama sekali Tuhan sifatkan diri dia dengan rabbakum. Penjaga kamu, yang memberikan kamu nikmat, yang memberikan kamu karunia dan rahmat. Di antara karunia dan rahmatnya, alladhi khalaqakum walladzina min qablikum. Perlukan bukti lebih hebat pada ni untuk merasionalkan kewajipan tauhid dalam ibadah. Adakah bukti yang lebih rasional daripada ni? Apakah lagi bukti yang kita nak untuk menyatakan bahawa hanya Allah sahaja yang perlu kita sembah? Tidak ada bukti yang lebih kukuh, konkret, melainkan alasannya ialah Tuhanlah yang cipta kita. Tidak ada yang menciptakan kita lain daripada Allah. As long as He is the only creator, He is the sole creator of all things, then He the only that should be worshipped. There's nothing more absolute
argument than this. Subhanallah. Tidak. Apa lagi alasan? Wa qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard, dan berkata rasul-rasul mereka, apakah pada ketuhanan Allah, pada hak Allah untuk disembah sebagai al-ma'budu haq, sembahan yang hak, ragu-ragu lagi? Fatiris samawati wal ard, sedangkan dialah yang mencipta langit dan bumi. Tidak ada lagi. Kan? Nabi baca ayat, ya? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sahabat kata, aku dengar ayat ni, kada yakadu qalbi ayyatir, hampir jantungku nak tercabut. Masuk Islam, menyerah diri kepada Allah. Tidak ada lagi bukti lebih kuat lain daripada kita semua tahu bahawa tidak ada yang mencipta kita kecuali Allah Ta'ala. Dan yang ini tidak perlu diperpanjangkan lagi. Bukti bahawa hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mencipta alam ini sudah terlalu kuat dalam fitrah. Dia adalah amrun daruriyun fitri badihi. Apa makna benda badihi ni? Benda badihi ni maknanya ialah dengan semata-mata kita tasawur A dan B, kita dapat natijah dia. Tak perlu fikir banyak. Kita tahu ini A, ini B. Kita pun terus dapat connect. Tak perlu kepada istidlal yang panjang. Itu badihi. Ya. Jadi Allah Ta'ala bagi bukti lagi. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, yang menciptakan bumi, langit, menurunkan hujan. Lalu daripada hujan itulah sebabnya keluar buah-buahan sebagai rezeki. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, maka jangan jadikan bagi sembahan yang hak Allah. Allah maknanya al-ma'budu haq. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلْمَعْبُودِ الْحَقِّ, maka jangan kamu jadikan bagi sembahan yang hak itu andada, tandingan-tandingan. Ya? Jangan kamu jadikan bagi sembahan yang hak itu tandingan-tandingan yang kamu letakkan dia setanding dan seumpama dengan dia dalam hak dia sebagai al-ma'bud al-haq. Wa antum, sedangkan kamu ta'lamun, kamu tahu benda yang aku habaq ni, bahawa Allah Ta'ala sajalah yang menciptakan kamu, menciptakan langit, bumi, menurunkan hujan, mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki kamu. Tuhan sebut rezeki, makanan paling hebat sekali, buah-buahan. Dia tak sebut makanan lain lagi lah. Tidak. Bila sebut buah ni, siapa yang tak suka, tuan-tuan? Ya, bila mai musim harus apa? Harum manis. Musim durian apa semua. Subhanallah. Kan? Jadi makanan yang cukup menggemarkan, mengliurkan semua orang, buah-buahan. Subhanallah. Tuhan ingatkan. Ya? Dan kamu tahu semua benda ni, kamu tahu. Kamu dah yakin, kamu dah tahu Allah sahaja pencipta semua ni. Dan ini benda yang tidak dinafikan oleh mana-mana firqah yang besar dalam kalangan manusia. Ya. Agama-agama yang dalam dunia ni, agama orang musyrikin, terutamanya orang musyrikin Mekah. Mereka tidak ada pertikaian bahawa Allah adalah Tuhan yang mencipta alam. Ini jelas. Mereka tidak ada pertikaian dan mereka tahu nama Tuhan itu ialah Allah. Okay. Tidak ada pertikaian. Mereka tahu bahawa Tuhan itulah cipta langit, cipta bumi. Ini orang musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Semua tahu dan mengakui hakikat ini.
Ini adalah hakikat yang mereka akui dengan hati mereka, dengan lisan mereka. Ya? Mereka bertalbiyah pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Mereka mengakui. Kan? Tapi mereka menambah kesyirikan mereka dengan berkata illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak. Ini menunjukkan mereka mengakui pula sembahan mereka, berhala mereka adalah makhluk milik Allah Ta'ala. Mereka tidak menafikan. Mereka mengakui bahawa berhala-berhala yang mereka sembah, Al-Lat, Al-Uzza, Al-Mana, semua ni adalah makhluk Allah, hamba Allah. Ya? Mereka sembelih korban, mereka bernazar untuk berhala. Bila dilarang, dia pun bagi alasan. Dia berkata Allah dah kaya, Allah tak perlukan korban. Sedangkan Tuhan-Tuhan kita miskin, mereka perlukan korban. Mereka tahu Tuhan mereka miskin. Abu Lahab, Abu Jahal tak bodoh. Dia tahu tentang rububiyah Allah. Ini hakikat. Wa antum ta'lamun. Jadi disebabkan itu, hujah ni adalah hujah yang qat'i yang memutuskan segala syubhah tentang kewajipan mengesahkan Allah dalam ibadah, yang merupakan rukun asasi tauhid. Amma rukun thalith, adapun rukun yang ketiga, faqad ji'a bihi mujarradan an hadha an-naw' min al-burhan walakinahu nafakha fihi min ruh al-ilhab wa tahrik al-wujdan بالتحذير والتبشير ما يسد في موضعه مسد البرهان. Adapun rukun yang ketiga, beriman dengan hari akhirat, Tuhan memberikan janji, gemar janji. Tuhan memberikan janji dan ancaman kerana hakikatnya tidak perlu kepada bukti lebih-lebih lagi. As long as kita tahu ini adalah Tuhan. Sebelum tu rukun yang kedua, beriman dengan Quran. Tuhan cabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijar. Bila kita dah tahu Quran ni benar, automatically kita akan membenarkan janji dan ancaman Tuhan. Kalau Tuhan habaq siapa tak beriman masuk neraka, siapa tak beriman masuk syurga, automatically kita akan percaya. As long as dua qadiyah yang pertama sudah terbukti Allah ialah Tuhan yang hak dan Al-Quran memang kalam Allah, selesai masalah. Tak perlu lagi bukti yang panjang-panjang. Kan? Sebab tu yang rukun ketiga ni tidak perlu kepada bukti yang panjang-panjang dalam konteks ayat ini. Dalam konteks ayat ini, walaupun memang dalam Quran pun Allah akan datangkan juga bukti-bukti yang kukuh berkenaan dengan hari akhirat. Tetapi disebabkan ini datang berkesinambungan dengan dua rukun yang pertama ini, dan dua rukun pertama ini sudah terbukti dengan dalil yang qat'i, yang pasti, yang tidak ada, mungkin ada syubhah lagi, ya, maka rukun yang ketiga adalah self-evident. Kan? Terlalu badihi. As long as kamu dah yakin Allah adalah Tuhan dan dia adalah sembahan yang berhak di semua semata-mata, tiada yang lain, dan kamu yakin Al-Quran di kalamnya. So dalam Quran dia beritahu, kalau kamu ikut cakap dia, kamu buat apa dia suruh, tinggal apa dia larang, dia kamu dapat syurga. Kamu lawan cakap dia, kamu masuk neraka. Apa lagi kita nak tahu? Betul lah, memang betul lah. As long as kita benarkan ini kalam Allah, dia betul lah. Gitu. Nampak tak? Sebab itu kalau dah establish Allah itu ialah Rabb dan Ilah, establish kata Al-Quran ni adalah hakiki, kalam dia betul, maka perkhabaran tentang benda ghaib yang lain itu self-evident, tak perlu dibincangkan lagi. Sebab tu ulama kalam dia berkata masalah ketuhanan dengan kenabian ni masalah aqliyah, perlukan penghujahan akal. Masalah hari akhirat ialah sam'iyah, tidak perlu penghujahan akal. Kita kata ya ahli kalam ada benda sisi mereka betul kat sini dari satu sudut, cuma kita nak habaq dekat mereka bukti akliyah itu ada dalam Quran.
Kamu tak perlu pergi cari dekat Plato, Plotinus, Aristotle, Democritus ke, yang sebelum-sebelum tu Thales ke, Anaximander ke, tak perlu. Dalam Quran, Tuhan dah bagi bukti. Bukti bahawa dia adalah Al-Ilahul Haq, bukti bahawa Al-Quran adalah kalam dia dan Nabi dia Muhammad SAW benar. Bukti-bukti akli itu ada dalam ayat Quran ini yang kita dah baca tadi. Terbentang depan mata kita dalam ayat ini, bukti akliyah. Al-barahinul aqliyatul jaliyatul badihiyatul daruriyatul fitriyah. Bukti akal, rasional, logik yang jelas, yang kukuh, yang memutuskan segala hujah-hujah yang syubhah-syubhah. Ya, yang badihi, yang fitrah, yang diakui oleh semua orang sebagai this is the reality. Ada dalam Quran. Ya, Quran dah bagi kita bukti akal itu. Jadi sebab itu tak mungkin ada percanggahan di antara akal dengan nakal. Kerana akal yang orang ahli kalam kata bercanggah dengan nakal ni, akal apa cik? Dalil bukti ketuhanan Tuhan dan kenabian Nabi. Dia berkata kita ada satu set dalil akal untuk membuktikan Tuhan itu ialah Tuhan dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan dalil ini asing daripada Quran. Dia berkata luar daripada Quran. Yang mana tanpa dalil ini kita tak boleh establish apa yang Quran bagi tahu tentang sifat Allah, tentang syurga, neraka. Jadi sebab tu dia kata, kalau ada ayat Quran tentang sifat Allah, tentang syurga, neraka, yang bercanggah dengan set dalil ini, kita kena takwil. Itu punca mereka jadi kelang kabut dan haru biru. Tak ada takwil mujmal, takwil mufassal. Ahli Sunnah wal Jamaah kata, kamu silap dalam sinilah. Dalil akal untuk establish ketuhanan Allah dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerasulannya bukanlah dalil yang terpisah daripada Quran sendiri. Benda tu ada dalam Quran. Quran dah bagi tahu dalil itu. As long as dalil itu dalam Quran dan dia tidak terpisah daripada Quran, maka tidak mungkin ada percanggahan dalil ini dengan mana-mana ayat Al-Quran. Maka dia harmoni. Semuanya benar, hak. Faham tak? Harap faham kat situ. Tasawur. Apa yang dipahami oleh akal ahli kalam dengan apa yang dipahami oleh akal ahli sunnah wal jamaah. على أنك إذا أنعمت النظر في هذا الركن وجدته في غنى عن برهان جديد مع تقرر سابقيه إذ هو منهما بمنزلة النتيجة المنطقية من مقدماتها. Itulah kita kata tadi, bahawa bukti tentang syurga neraka tadi tidak perlu lagi kepada bukti yang baru kerana dia adalah natijah, hasil. Bila kita dah percaya Allah adalah Tuhan, Al-Quran ialah benar, maka natijahnya ialah inilah dia. Sama ada kita ikut Quran dapat syurga atau lawan Quran masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. أرأيت لو أن ملكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجه إليك سفيرا يحمل رسالة منه وأيقنت أن الذي بين السفير وكتاب الملك المختوم بخاتمه أكان يعوزك برهان جديد لتحقيق ما يحوي الكتاب من عجيب الأنباء والنذر بعدما وقر في نفسك من العلم بأنه كلام من إذا قال صدق وإذا وعد أنجز. Umpamanya kalau datang surat daripada raja, kalau kamu dah yakin orang yang main ni memang utusan raja, surat yang dia beri ni memang surat tulisan raja, memang ada cop mohon raja dekat situ, adakah kita masih lagi nak ragu isi kandungan surat itu? Yang dalam surat itu terdapat perintah yang kalau kamu buat, kamu akan diberi ganjaran, kalau kamu lawan perintah ni, kamu akan diberi hukum. Dan kita tahu bahawa raja itu memang seorang yang benar bila dia berjanji melaksanakan apa yang dia ancam. Tak perlu bukti lagi. Walillahil mathalul a'la. فكذلك ترى الحديث هنا عن السمعية جاء به مفرعا على ما تقرر في أمر النبوات وبضرب من التخلص هو غاية في الحسن والبراعة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. Demikian juga
engkau dapati perbicaraan di sini tentang sam'iyat, tentang perkara-perkara ghaib tadi, dibawa sebagai cabang kepada apa yang telah terbukti daripada urusan kenabian dan diberikan dan disudahi, ditutup dengan satu gaya penutupan yang sangat unik, yang sangat cantik. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tak boleh buat dan kamu takkan mampu buat pun, kamu takkan boleh cabar Al-Quran. Fattaqun nar. Kalau macam tu, ambil jalan mudah. Jangan cari panjang-panjang. Lindungi diri kamu daripada neraka dengan kamu beriman dengan Al-Quran. Kalau dah terbukti kamu tak mampu nak cabar Al-Quran, kebenarannya tidak dapat diragui lagi, buat apalah kamu susah payah duk pergi kona sana kona sini nak lari pada perintah Quran? Ikut sajalah Quran, maka kamu terselamat daripada neraka dan masuk syurga. Kan senang. Tak. Ini uslub Allah Ta'ala pakai, yang pendakwah kena terapkan. Syekh Ahmad Wahab rahimahullah, ya, bila orang duk kecoh dakwah dia, kata dia membunuh orang lah, apalah, berjihad lah, apa semua. Dia kata, kalau dah tahu macam itu, kalau kamu tak suka takfir dan juga qital, kamu beriman dengan tauhid, tinggalkan syirik, selesailah. Tak adalah kecoh-kecoh lagi. Betul tak? Nah, kalau kita ikut ajaran Quran, kan, macam orang liberal sekular sekarang, dia kecoh tentang hukum hudud, tentang zina, ni kena rejam penzina, pencuri, potong tangan, ya, minum arak kena sebab 40 rotan. Hamba kat mereka, ikut ajaran Islam, tinggal zina, tinggal arak, tinggal mencuri, kamu tak kenal lah hukum tu. Susah sangat. Tapi masalahnya masalah penyakit dalam hati. Kamu tak mau tinggal benda tu. Tu yang poinnya. Bukan isu pada hukuman itu. Betul tak? Itu isunya. Isunya kamu tidak mau taat kepada perintah Allah dalam masalah tersebut. Bukan isu pada hukuman itu berat atau tidak berat. Ya? Itu kita kena faham apa yang berlaku sebenarnya. Ya? Jadi insyaAllah kita berhenti tekan ni dulu. Kena berhenti awal sikit lah ni. Sebab nak kena pergi ambil anak sekolah. Jadi insyaAllah kita tangguhkan. Kita dapat dah maksud pertama daripada surah Al-Baqarah, daripada ayat 21 sampai 25, dan kita akan sambung pada 14 ayat pula, 26 sampai ke ayat 39. Ya. Di mana Allah Ta'ala akan menceritakan pula tentang hidayah Al-Quran. Ya. Tentang petunjuk Al-Quran. Bagaimana cara hidayah itu disampaikan dan dijelaskan setelah mana pada mukaddimahnya Tuhan ceritakan kepada kita tentang Al-Quran sebagai kitab hidayah. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ini pada kelas yang akan datang. Bismillah ta'ala. Cukupan sekadar itu dulu untuk hari ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.